Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Arifin bin Raya, pensyarah daripada Jabatan Kejuruteraan Petrokimia Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail, Paguh. Jadi saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu tahap keberkesanan alat bantu mengajar bagi kursus peralatan proses logi pelajar diploma kejuruteraan proses petrokimia di Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Terdapat 6 perkara yang akan saya bentangkan dalam slide pembentangan saya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah sorotan kajian, yang ketiga metodologi kajian, yang keempat dapatan soal selidik, yang kelima analisis dan keputusan, dan yang keenam adalah kesimpulan. Pengenalan. Alat bantuan pengajaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dan prestasi akademik. Alat bantu mengajar ini direka untuk melibatkan pelajar, menggalakkan penyertaan aktif dan mengukuhkan konsep-konsep utama. Program pengajian di Politeknik mengamalkan teknik pengajaran dan pembelajaran PDP yang berbentuk amali dan teori. Yang saya ambil daripada DMT dan Teknologi tahun 2020. Pelajar diploma kejuruteraan proses petrokimia perlu memahami dengan lebih jelas tentang kursus peralatan proses logi secara teori dan juga amali. PTSN masih terdapat masalah untuk menjalankan latihan secara amali kerana tiada peralatan lengkap yang disediakan. Ini kerana program diploma kejuruteraan proses petrokimia ini merupakan satu program baru di PTSN dan masih dalam proses pembangunan. Justru itu, keperluan peralatan amali masih tidak mencukupi. Sorotan kajian, penderaan saiz sebenar dan spesifikasi sebenar di industri sangat membantu pelajar dalam memahami konsep kejuruteraan. Penggunaan ABM dalam proses pengajaran dan pembelajaran amali di dalam bengkel memainkan peranan penting bagi meningkatkan pencapaian kefahaman pelajar terhadap kursus yang diikuti. Alat bantu mengajar ini dirumuskan sebagai satu set kelengkapan yang digunakan untuk tujuan pembelajaran, memudahkan para pelajar memahami isi pelajaran dengan cara lebih mudah dan efektif. Metodologi kajian, tujuan utama penyelidikan ini dijalankan adalah untuk memastikan latihan amali yang dapat dijalankan oleh pelajar yang berkonsepkan membuka dan memasang komponen berkaitan serta menjalankan kerja-kerja asas penyelenggaraan mekanikal. Proses menggunakan alat bantu mengajar amali yang melibatkan penggunaan komponen motor, pemampat, injap, kondenser, penyejat dan transmisi tali sawat. Alat bantu mengajar ini dihasilkan atas pemerhatian, pengalaman, rujukan serta kajian yang dilakukan oleh penyelidik demi memenuhi objektif kursus. Sistem pendidikan dan penyaman udara melibatkan prinsip termodinamik dan pemilihan haba di mana proses yang berlaku sukar difahami oleh pelajar. Penyelidik telah mereka bentuk alat bantu mengajar dan susunan komponen yang sesuai dengan kehendak industri serta sejajar dengan keperluan pelajar. Komponen umum telah diperolehi daripada bahan terpakai iaitu sumbangan daripada agensi lain. Kemudian komponen tersebut difabrikasi mengikut kesesuaian yang telah direka bentuk. Seterusnya ujian dijalankan untuk memastikan alat bantu mengajar berfungsi dengan baik dan selamat digunakan sebagai alat bantuan mengajar dalam proses PDP. Pada gambar tersebut merupakan pandangan hadapan dan juga isometric view bagi sistem pendidikan yang telah dihasilkan. Pada gambar rajah yang seterusnya adalah pandangan sisi sistem penunjukan dan juga pandangan atas sistem penunjukan. Sistem penunjukan ini telah berjaya dihasilkan dan dijadikan sebagai alat bantu mengajar bagi kursus proses plant equipment di mana dalam silibus bagi kursus tersebut mengandungi topik heat exchanger. Pada alat bantu mengajar ini, pelajar dapat mengenal pasti
di mana proses berlakunya perubahan haba dalam sistem penunjukan, iaitu daripada sistem kondenser dan juga sistem evaporator. Alat bantu mengajar ini juga pelajar dapat mengenal pasti 4 suhu utama bagi pelajar mencari entalpi untuk pelajar menghasilkan pH diagram. Temperature 1 adalah temperature di mana gas, refrigerant gas akan masuk ke dalam kompresor, dan temperature kedua, keluar kompresor masuk ke dalam kondenser. Temperature ketiga, keluar daripada kondenser masuk ke expansion valve, dan temperature yang keempat, daripada expansion valve masuk ke dalam evaporator. Jadi itu adalah antara pelajar dapat mengenal pasti macam mana sistem perubahan haba dan juga suhu-suhu yang berubah dan juga fasa-fasa gas yang berubah ketika dalam perubahan haba yang berlaku. Kemudian adalah data analisis. Borang soal selidik mengandungi persoalan-persoalan dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijawab menggunakan 5 skala jawapan. Skala jawapan berbentuk skala Likert kerana jawapan adalah dalam bentuk data ordinal. Penggunaan skala Likert dapat memudahkan responden untuk memilih jawapan. Penilaian tahap keyakinan dan kefahaman setiap objektif pembelajaran. Selesai melaksanakan siri kerja praktikal aplikasi sistem terbenam berdasarkan skala penilaian telah diadaptasi daripada Kramer dan Anderson tahun 2011, di mana terdiri daripada 5 skala yang ditunjukkan dalam jadual 1. Berikut merupakan skala penilaian 1 sehingga 5, iaitu tahap keyakinan dan kefahaman. Jadual 2 menunjukkan spesifikasi analisa SCOMIN. Tahap penerimaan analisis SCOMIN dalam kajian ini ditentukan dalam satu jadual spesifikasi berdasarkan kepada julat yang dicadangkan oleh Najib tahun 1999 seperti dalam jadual 2. Ianya dijadikan panduan bagi mengukur tahap keyakinan dan kefahaman aplikasi sistem terbenam. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah merupakan satu set borang soal selidik yang diedarkan secara atas talian melalui Google Form kepada responden bagi mendapatkan maklum balas. Terdapat 2 bahagian di dalam borang soal selidik tersebut, iaitu bahagian A dan bahagian B, yang mana penilaian keberkesanan amali kursus dan penilaian keberkesanan amali kursus terhadap pelajar. Penggunaan soal selidik ini bertujuan mendapatkan data-data daripada responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar DPE 2 di Jabatan Kejuruteraan Petrokimia PTSN. Kaedah kajian secara tinjauan yang menggunakan soal selidik merupakan kaedah yang paling popular. Kebolehpercayaan berkaitan dengan ketekalan atau darjah konsisten suatu keputusan ujian Naresh 1999. Kebolehpercayaan serta adat instrumen yang digunakan diuji dengan menggunakan kaedah Alpha Cronbach. Dapatan soal selidik. Kajian dijalankan di Jabatan Kejuruteraan Petrokimia, Politeknik Tun Syed Nasir Syed Ismail. Penyelidik menggunakan populasi pelajar secara awak sebagai responden kajian. Responden daripada Jabatan Kejuruteraan Petrokimia PTSN dipilih, di mana populasinya adalah 116 orang pelajar yang mengikuti program diploma Kejuruteraan Proses Petrokimia semester 2 bagi sesi 2 2022-2023. Kajian rintis dijalankan terhadap soal selidik yang disediakan pada 8 orang sampel terdiri daripada 10 orang pelajar. Hasil analisa yang diperolehi melalui borang soal selidik terhadap responden dibincangkan pada bahagian ini, dan nilai Alpha Cronbach untuk kajian rintis yang diperolehi ialah 0.927 seperti di dalam jadual 3. Sekiranya nilai Cronbach melebihi 0.8, ini bermakna tahap kebolehpercayaan item ini adalah tinggi dan seragam.
Jadual 3 menunjukkan statistik kebolehpercayaan. Yang kelima adalah analisis dan keputusan. Dapat 50 orang 5 pelajar, 43 lelaki dan 12 orang perempuan. Peratusan 78% lelaki dan 22% perempuan. Ini adalah taburan bangsa responden: Melayu, Cina, India, 43 Melayu, 3 Cina dan 9 India. Pada bahagian A, borang soal selidik, Skomin dan juga sisihan piawai bagi penilaian keberkesanan amali kursus 1 sehingga 5. Yang pertama, suasana tempat kursus yang kondensif, perancangan dan pelaksanaan program yang telah dibuat dengan lancar, masa yang diperuntukkan bagi setiap modul adalah sesuai, kandungan amali serta tugasan latihan bengkel yang sesuai, penggunaan alat bantuan mengajar dengan berkesan. Ada graf yang dinyatakan dalam slide pembentangan. Majoriti menjawab sangat setuju pada alat bantu pengajar yang dihasilkan. Hanya beberapa kriteria yang terdapat responden menjawab kurang setuju. Analisis data bahagian penilaian pelaksanaan amali kursus PPE menunjukkan hasil dapatan seperti jadual 6, iaitu data-data yang telah diproses menggunakan perisian SPSS bagi mendapatkan skomin dan sisihan piawai. Purata skomin bagi item terhadap penggunaan alat bantuan pengajar dengan berkesan menunjukkan hasil yang positif dengan nilai 4.58, iaitu berada pada tahap yang amat tinggi. Keseluruhan keputusan ini membuktikan bahawa responden bersetuju terhadap usaha ke atas pembangunan alat bantu mengajar amali ini. Ini merupakan bahagian B, terdapat 3 soalan. Dan ini merupakan graf di mana responden yang menjawab iaitu sangat setuju dan juga setuju. Analisis data bahagian B adalah penilaian keberkesanan kursus terhadap pelajar. Purata skomin 4.64, iaitu berada pada tahap yang amat tinggi bagi amali kursus ini adalah berjaya dan juga bermanfaat. Keseluruhan keputusan ini membuktikan bahawa responden bersetuju terhadap usaha ke atas pembangunan alat bantu mengajar amali ini dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Kesimpulan, pembangunan alat bantu mengajar amali bagi kursus peralatan proses teknologi yang dihasilkan ini dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam kursus DGP 262, proses plant equipment. Amat berkesan membantu pelajar dan pensyarah dalam mengaitkan teori dan praktikal yang dipelajari dalam bilik kuliah. Kesimpulannya, alat bantu mengajar amali ini boleh dicadangkan untuk diguna pakai pada setiap politeknik yang menawarkan kursus DGP 262, proses plant equipment. Secara tidak langsung, ia bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada pelajar Jabatan Kejuruteraan Proses Petrokimia, PTSN khususnya, malah kepada pelajar Politeknik Malaysia secara amnya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.